Terima kasih sebab sudi luang masa untuk tengok video ni. Hal pertama yang kita perlu lihat hari ni, adakah kita ada sebab untuk ada backup income? Ada 3 soalan yang saya nak tanya yang awak kena cakap ya atau tidak. Pertama, adakah pendapatan yang kita ada hari ni, sama ada kerja atau berniaga, boleh kekal sekiranya kita sakit atau tak mampu bekerja secara tiba-tiba? Yang kedua, pembelajaran termurah untuk seorang pelajar ijazah hari ini adalah RM90,000 untuk sepanjang pelajaran. Kalaulah tak ada beasiswa ataupun pinjaman 10 tahun dari sekarang, adakah awak mampu nak hantar anak ke universiti? Yang ketiga, selepas pencen, katalah kita ni perlu RM5,000 sebulan untuk sara siapa? Sara isteri dan juga kehidupan kita je. Anak-anak dah boleh jaga diri sendiri. Untuk kita kekalkan hidup macam tu selama 20 tahun, kita kena ada simpanan 1 juta. Adakah pendapatan dah tolak dengan perbelanjaan kita memungkinkan kita untuk buat simpanan 1 juta? Boleh tengok jadual simpanan. Saya projekkan untuk yang simpan 200, 400 sebulan selama 30 tahun. Jadi contoh, kalau ada yang dah kerja 5 tahun, saving minimum 200. Jadi sekarang selepas 5 tahun boleh tengok, adakah sekarang dalam akaun ada RM12,000? Jom kita teruskan. Kalau hampir semua jawapan awak adalah tidak, maksudnya ada sebab untuk kita ada backup income. Ramai antara kita yang ada niat nak buat bisnes, nak tambah pendapatan, tapi kita kena tahu apa halangan yang kita ada untuk buat bisnes. Selalu kita tengok adalah orang tak ada modal. Yang kedua, orang tak ada masa kenapa kerja, nak handle anak lagi. Yang ketiga, orang cakap dia tak pandai nak bercakap dengan orang. Ada orang cakap pula dia tak pandai nak menjual. Dan ada orang cakap dia tak tahu, dia tak ada ilmu. Kalau antara halangan-halangan tadi awak pun ada, kita kena sama-sama tengok apakah ciri bisnes yang sesuai dengan anda. Saya ada beberapa ciri bisnes yang saya akan senaraikan untuk awak tengok dan awak boleh jawab ya atau tidak. Yang pertama, modal rendah. Yang kedua, kita nak bisnes yang ada sistem yang bagus, mudah dipelajari dan senang nak ikut. Ketiga, nak bisnes yang ada mobility, yang boleh buat kat mana-mana. Ada handphone, ada laptop je dah boleh buat dah. Keempat, flexible time. Nak bisnes yang kita tak ada komitmen masa, kita boleh atur masa kita sendiri. Kelima, boleh difranchisekan, maksudnya ada orang lain boleh join dan buat bisnes sama-sama dengan kita. Keenam, kita nak bisnes yang kalis ekonomi, politik dan wabak. Ketujuh, kita nak pendapatan yang boleh diwarisi, maksudnya bila kita dah bina perniagaan tu, kalau apa-apa berlaku pada kita, pendapatan tu masih lagi dapat kepada kita punya waris. Kalau majoriti jawapan anda pada ciri-ciri tadi adalah ya, maksudnya situasi kita hampir sama. Jom kita teruskan. Tahu tak, dalam Malaysia tahun 2019 ada 8 juta rumah. Apa yang setiap rumah ni buat? Diorang membeli barang keperluan setiap bulan. Beli ubat gigi, sabun basuh baju, sabun basuh pinggan, kosmetik, makeup, suplemen dan macam-macam lagi. Setiap rumah ni dia belanja RM4,534 setahun untuk membeli barang keperluan harian. Ni lebih kurang RM377 sebulan. Jadi awak boleh tengok untuk rumah awak sendiri, adakah perbelanjaan ni sama ataupun lebih daripada ni. Ini fakta yang tak akan berubah dan akan bertambah lagi setiap tahun. Saya nak share kat awak macam mana kita nak dapat duit hanya dengan tukar kedai. Tukar kedai, kita membeli barang keperluan kita dan juga kita nak ajak orang sekeliling kita tukar kedai juga. Bisnes ni cukup simple. Kita partner dengan satu company yang dah ada produk dan segala kemudahan dan juga dah ada staff. Kita hanya perlu tukar kedai orang pada beli kat kedai lain dan datang beli kat kedai ni. Situasi dia macam ni. Kalau ada 200 orang yang tukar kedai, belanja RM300 sebulan, dia beli barang-barang rumah dia kat situ, apa yang berlaku kat kumpulan awak? Yang pertama sekali, 200 orang RM300, volume kumpulan awak ada 60,000. Daripada situ awak akan dapat bonus bulanan 21% daripada volume tadi, berjumlah RM12,600 sebulan. Lepas tu, bila benda ni berulang, sebab barang-barang dekat rumah kita memang akan habis. Ubat gigi akan habis, shampoo akan habis, sabun mandi akan habis dan akan beli tiap-tiap bulan.
Benda ni berlaku selama 12 bulan. Kita dapat pula bonus hujung tahun 45,000 dan juga percutian percuma. Persoalannya, berapa lama masa yang kita perlu nak tukar kedai daripada kita sendiri seorang-seorang sampai nak jadi 200 orang? Tapi kita tak perlu risau. Sepanjang perjalanan tu, bertambah je orang, kita akan tetap dapat bonus tiap-tiap bulan, bergantung kepada volume kumpulan kita. Tadi saya ada sebut pasal franchise. Maksudnya kita buka cawangan dengan partner yang berbeza. Bisnes ni kita kena tolong orang lain. Kalau awak tolong kawan awak dari segi bimbingan, latihan dan juga servis, dan kawan tu juga dapat bina kumpulan dengan volume RM60,000 macam kita tadi, awak akan dapat 6% bonus kepimpinan. 6% ni kalau kira dengan 60,000, lebih kurang 3,600 sebulan. Itu kalau seorang. Kalau 10 orang kali 3,600 daripada bonus kepimpinan saja dah ada 36,000. Jadi kawan-kawan, kalau semua yang saya cerita ni dah ngam dengan awak, apa yang kita perlu lakukan? Yang pertama, kita kena daftar jadi ahli. Bermula dengan hanya modal RM30. Lepas tu kita mula tukar kedai barang rumah kita sendiri. Seterusnya kita kena belajar. Kumpulan kita setiap Selasa malam pukul 8.30 malam ada Zoom class. Online je kita boleh tengok, dan kita juga boleh belajar daripada laman e-learning yang company dah sediakan. Seterusnya kita boleh mula untuk berkongsi tentang produk. Sebab produk yang ada kat kedai kita ni tak ada iklan TV, tak ada iklan dekat YouTube kan. Kita dibayar untuk mengiklankan produk kita, dan kemudian kita juga nak kongsi peluang ni pada keluarga, kawan dan kenalan yang mungkin ada sebab juga untuk ada backup income macam kita. Pengalaman saya sendiri dalam tahun pertama. Ini tahun saya masih belajar dan baru bermula membina kumpulan. Saya baru sikit-sikit ajak ke orang keliling saya tukar kedai. Alhamdulillah, tahun pertama pendapatan saya 7,110 dan 2 sen. Saya teruskan lagi di tahun kedua. Saya semakin yakin, semakin besar kumpulan yang saya ajak tukar kedai, dan saya dah mula ada franchise baru. Alhamdulillah, meningkat 10 kali ganda tahun pertama. Daripada 7,000 dah jadi 71,042 ringgit 89 sen. Dan sekarang tahun ketiga saya masih lagi buat perkara yang sama. Saya masih berkongsi produk dan saya masih berkongsi peluang dengan konsisten, dan kumpulan semakin tinggi volume, dan Alhamdulillah saya dapat pendapatan 156,000 pada tahun ketiga. Saya kongsi pendapatan ni bukan untuk riak atau takbur, tapi saya nak tunjukkan ke awak bahawa peluang ni mudah dan memang boleh tambah pendapatan dan juga boleh ubah hidup yang kita ada sekarang ni. Saya sendiri pun terinspirasi dengan orang-orang ni yang juga buat benda yang sama dengan kita, kongsi produk dan kongsi peluang. Kita tengok Lee Kim Soon, dia ni dulu jual durian je, tapi sekarang pendapatan setelah berapa puluh tahun dah 10 juta setahun. Lepas tu kita tengok Zainab dan Saleh, isteri dia suri rumah, suami dia kerani. Dia pilih untuk buat bisnes ni, dan sekarang pendapatan 900,000 setahun. Seterusnya Haji Abdullah, Pak Lah, dia seorang postman, tapi sekarang hari ni pendapatan dia 1.8 juta setahun. Lepas tu kita tengok yang ini, Toto Goh. Toto Goh ni seorang graduan, dia pilih untuk tak bekerja, dia nak buat bisnes full time, dan sekarang pendapatan dia 900,000 setahun. Yang paling akhir ni paling seronok tengok, Miss Chan Poh Yok. Jawatan dia mendiang, dia dah tak ada, tapi kawan-kawan, sebab dia pilih untuk bina perniagaan ni waktu dia ada, waktu dia sihat, waktu dia hidup dulu, sekarang masih lagi pendapatan dia 3 juta setahun, walaupun dia meninggal tahun 1993 dulu. Jadi kalau anda dah rasa kita dah jumpa bisnes yang best, memenuhi ciri-ciri yang kita nak, saya ada 2 soalan je yang saya nak tanya kat awak. Soalan pertama, adakah awak mampu untuk mulakan bisnes ini dengan modal RM30, ya atau tidak? Soalan kedua saya, adakah anda mahu untuk memulakan bisnes ni dan usahakan supaya kita dapat macam apa yang orang-orang tadi dapat? Jika jawapan anda ya, anda terus hubungi orang yang hantar video ni sekarang. Jangan kita lambat ambil peluang yang datang.
Saya doakan awak buat keputusan yang tepat untuk diri awak sendiri. Semoga ada ruang dan waktu untuk kita jumpa lagi. Terima kasih.